Halo, halo, halo. Assalamualaikum yang menyaksikan saya di waktu ini. Dan saya perkenalkan diri saya, nama saya Noor Hisham Razali. Untuk waktu ini di FB Live di Tekno Usahawan KKTM Petaling Jaya. Saya akan sharing sedikit 5 idea untuk anda berniaga apa di rumah. Sebenarnya PKPB ini kita memang agak keterbatasan. Namun begitu kita boleh juga untuk bersama-sama membuat sesuatu yang bermanfaat insya-Allah, dan saya sedang menantikan kunjungan daripada siapa sahaja yang mau hadir untuk waktu ini, dan dirakam akan dimuat turun di dalam YouTube. Dan waktu ini juga saya harapkan sokongan dan dukungan anda untuk bertanya apa sahaja yang anda ingin bertanyakan untuk kita sama-sama kongsikan. Alright. Sementara itu saya akan lintas langsung di Zoom. Kita akan tengok di Zoom. Okey. Ada kemungkinan kita akan buat di Zoom juga untuk sama-sama. Okey, di Zoom juga. Halo, halo, halo. Samsul Azdan, kita baru saja bermula jam 10 ni kita akan bermula. Kita ada berbaki lagi berapa minit sahaja. So untuk waktu ni saya akan setting untuk Zoom pula. Kita akan buat sekali dua untuk Zoom dan juga cannot start. Okay, please another camera to setting. Okay, tak apa. Alright. Okay. Alright, untuk anda semua, apa khabar? Okay, saya akan invite, copy link dan buat invitation waktu ini. Sebentar saya akan buat invitation untuk semua yang hadir pada waktu ini, dan kita akan share screen. Kita akan share screen kita waktu ini. Okay, ini dia. Okay, screen kita akan kita share untuk waktu ni. Kalau kita dapat lihat. Okay. Sebentar ya, Samsul Azdan. Waalaikumsalam. Alright. Yang baru saja bersama saya waktu ini, siaran ini akan dirakam untuk tujuan penambahbaikan. InsyaAllah. Open another browse. Use here. Saya akan edarkan link untuk WhatsApp, untuk Zoom sebentar. Untuk anda yang mahu ketahui cara-cara apa yang idea-idea yang perlu anda boleh anda gunakan, inilah waktunya. Okey, kita akan berikan kepada mereka. Alright, saya akan berikan. Alright, siapa yang ingin turut serta boleh. Sebentar. Kita buat secara langsung dua tempat. Ini adalah proses untuk saya. Okay. Kita pun dah setting up. Alright. Saya akan masukkan juga ke dalam Facebook waktu ini. Okey, kita akan bermula dalam 1 minit lagi.
Okey. Kita akan sharing sekali lagi. Alright. Banyak tempat saya dah share. InsyaAllah sharing ini akan dilihat oleh semua. Waalaikumsalam. Mas Afirana masih jual kereta. Alhamdulillah. Alright. Pakcik Syara juga rupanya. Mantap. Alright. Thank you untuk anda semua yang masuk ke dalam Zoom. Sebentar, saya akan accept untuk Zoom. Saya sedang membuat 2 cambahan. Satu Zoom dan juga turut untuk bersama-sama kita di dalam Zoom. Return to meeting. Alright, sebentar saya akan bukakan semua. Enable, tak ada. Alright, ada seorang je tak apa. Samsul dan Nur Syuhada, thank you so much. Alright, thank you. Yang masuk ke dalam wow, terima kasih Atira, thank you so much. Alright, so saya akan sharing untuk waktu ni. Okay, kita akan share. Alright, kita akan bermula lah. Terima kasih semua yang menyaksikan saya waktu ni. Saya akan buka lagu-lagu latar supaya kita tidak rasa bosan ya. Saya akan buka lagu seperti biasa, lagu orang-orang muda kan. So untuk waktu ini setengah jam saja bersama saya, kita akan bercerita tentang 5 idea apakah perkara yang anda boleh lakukan bila berada di rumah. Okay. Alright, are you ready semua? Kalau ready boleh klik kat situ, ready. Waalaikumsalam. Backwin, Melvin, thank you. Mat Cargo, terima kasih. Hafiz Adnan, terima kasih. Saya 7 tahun jual kereta. Alhamdulillah. Bagus. Okay, untuk waktu ni kita akan berbicara tentang ready ya? Tentang 5 idea. 5 idea apakah yang kita boleh buat. Kalau anda belum ada apa-apa perniagaan, ini saya nak sharing 5 perkara yang anda boleh lakukan. Jika anda mahu berkomunikasi dengan saya, boleh ke Zoom yang saya akan tuliskan di sini supaya anda boleh berbicara secara langsung juga. Dan saya alright, untuk anda yang dah masuk bersaja Zoom, terima kasih saya ucapkan. Anda memang awesome. Thank you so much. Kalaupun ada di kalangan anda yang dah masuk, thank you. 8 orang yang menyaksikan saya, thank you. Iris, Samsul Azdan, Nur Syuhada, Nur Hariza, thank you yang masuk waktu ni, thank you so much. Saya harapkan juga ramai di kalangan pelajar-pelajar saya juga untuk turut serta. Thank you so much. Saya akan tak gambar lah sikit untuk orang kata apa, kita punya penambahbaikan. Sekejap saya nak ambil gambar siapa yang datang ni. Okay, sekejap ya, ambil gambar dulu. Okay, alright, baiklah. Untuk di dalam Facebook sekarang kita akan bersiaran di Tekno Usahawan KKTM Petaling Jaya. Dan saya nak mulakan kita punya talk ni. Ini kira bentuk short talk, sangat-sangat ringkas untuk waktu ni. Boleh bertanya apa sahaja, boleh chatting dekat situ, bahagian chat pun boleh tersedia untuk anda bertanya apa sahaja. Okay, boleh chat kat situ. Saya akan buka chatting room hi kat situ untuk di dalam Zoom. Hi. Alright. Okay, baiklah. Ramai orang akan bertanya-tanya ya. Ramai orang bertanya-tanya macam mana ya, macam mana Cik Syam nak buat bisnes dalam masa PKPB ni. Ini saya akan tunjukkan. Harap perbincangan kita ini dua hala yang mana anda juga boleh turut serta memberikan buah fikiran. Ya, Hafiz Adnan, Discord pakcik. Discord benar juga. Discord pun boleh juga ya.
Okey, baiklah. Saya akan bagi Discord saya. Discord. Sebentar. Untuk Discord juga boleh anda siapa yang nak masuk, siapa yang ada Discord boleh masuk Discord yang saya pin ini, ya, untuk senang berbicara. Alright, baguslah. Watif, terima kasih Watif. Alright, ni Discord saya. Boleh bertanya lah kalau nak masuk Discord. Alright, saya ada di dalam Discord juga. Okay? Okay. Wow. Pelbagai kita ada Discord, kita ada Zoom, kita ada FB Live dan juga ada OBS. Saya nak tak gambar lah. Ini first time dan siaran ini dirakam secara langsung. Okey. Jadi setengah jam ini saya nak share sedikit tentang apakah yang dimaksudkan, apakah idea yang anda boleh gunakan. Sebentar ya, saya nak klik jap saya punya ni. Alright. Alright. Ini adalah kalau di dalam di dalam Zoom boleh nampak ya, saya sharekan tentang skrin ini. Harap boleh nampak lah. Okey, nampak. Okey, nampak ya, saya share. Alright. So, kita akan melihat kepada apakah di musim PKP ni apa idea perniagaan ya. Idea perniagaan atau orang panggil business idea perniagaan ya. Apakah idea perniagaan yang boleh kita fikirkan ya. Kita fikirkan di waktu musim PKPB ni. Maksudnya tak boleh pergi college, tak boleh kerja pun, tak boleh pergi. Jadi di rumah saja. Jadi saya sharekan 5 idea. Okey, 5 idea yang boleh anda buat untuk yang mana motif kita adalah untuk untuk berniaga. Satu, kita nak asah kemahiran kita berniaga. Kemahiran ataupun kita nak build up atau kita nak suburkan semangat. Kita bukan nak dapat keuntungan ya, kita nak subur semangat berniaga. Bila kita subur semangat berniaga, kita sebenarnya sudah mencipta, orang panggil sebagai kita telah mewujudkan ya, mewujudkan networking. Ini sebenarnya motif. Okey. Dan itu nombor 1 ya. Nombor 2, sudah tentulah kita berniaga idea ni untuk mendapat keuntungan. Dua ini saja kita punya motif. Satu, kita nak suburkan semangat kita. Yang kedua, kita nak keuntungan. Jadi apakah idea 5 idea itu? Adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, boleh tulis kat mana-mana saja di sini. Irfan, Fares, dah bersedia? Irfan dah bersedia, Irfan? Amboi, semangatnya. Alright. So, 5 idea itu, semangatlah. Seronoklah semangat. Nanti saya nak buat kontes lah kejap lagi. Nombor 1, kita kena melihat konsep dia sangat senang. Iaitu kita kena melihat apa yang ada di tangan. Maksud dia, apa yang kita ada dekat rumah kita tu. Di tangan bermaksud di dalam poket kita, di dalam bilik kita, di dalam rumah kita. Apakah benda yang ada? Ya. Kalau di dalam Zoom, kalau boleh type sikit situ, komen sikit apa yang kita ada. Apakah yang kita ada kat situ? Kalau di dalam Discord, apa yang anda ada di dalam poket? Poket ada apa? Ada apa? Ada RM1? Poket ada duit. Ada berapa? Irfan, ada berapa duit? Kalau boleh share kat saya. Kalau kaya ada banyak Taklah sekarang. Sekarang allowance 300. 300 je. Maksudnya ada 300. Banyak tu. Kalau saya student, saya ada RM10 je. Itu pun sudah memadai sebenarnya. Dengan RM10, kita akan jadikan RM100. Kalau 300 macam Irfan, dah kira kaya dah tu sebagai seorang student. Okey. Apa yang ada dekat dalam bilik kita?
Forest. Forest apa yang ada kat dalam bilik? Bilik hostel. Hmm. Ada buku. Buku. Very good. Ada buku. Lagi? Ada apa lagi? Mestilah ada kain baju kan? Mesti ada kain baju. Lagi ada tak macam buku, kain baju, apa lagi ada? Barang-barang gadget-gadget, semua ada kan? Betul tak? Laptop. Laptop, semua everything. Kelengkapan lah kita panggil equipment. Okay. Dan dekat rumah kita sendiri, kita ada apa kat rumah? Dalam rumah. Mungkin ada hiasan. Ada apa? Perabot. Ada perabot. Ada tak kasut? Ada. Selipar? Ada tak baju mak? Ada. Baju emak, baju ayah, tudung ke? Ada. Semua itu berfaedah untuk kita. Jadi konsep dia, apa yang ada di tangan tidak semestinya duit sahaja. Duit tidak semestinya untuk berniaga. Orang yang tak ada duit pun boleh menggunakan apa yang ada di dalam bilik dan di dalam rumah. Ada tak baju-baju yang tak pakai? Forest. Ada. Banyak. Banyak kan? Jadi ada kemungkinan tak ada orang nak beli baju Forest tu saiz apa? Saiz apa? Oh, bukan baju saya. Baju mak ada lah. Baju mak ada kan? Bersepah kan? Siap dia memang tak akan pakai kan? Lepas tu, tudung dia punyalah banyak. Setiap bulan satu tudung kan? Mungkin 2-3 tudung perempuan. Jadi boleh ke kalau Forest tanya kat mak ada tak barang-barang nak buang? Tanya macam tu. Mesti dia kata ada. Nah ni tudung mak lama tak pakai. Jadi tudung itu pre-love, tudung itu yang saya nak bagi tahu. Tudung itu kita boleh jadikan dia sebagai kita panggil pre-love. Macam ni aja pre-love. Macam ni kan? PRE kan? Bukan free love ya. Bukan free love. Free love tu cinta percuma. Ini pre-love. Pre-love ni barang-barang kita tak panggil barang manda. Kita tak panggil barang terbuang. Barang terpakai yang boleh, katakanlah harga dia kat sini RM50. Apa tu? Harga dia RM50. Kita boleh jual dengan harga RM10 atau RM5. Bayangkan daripada kita buang barang tu, kita boleh letakkan dia dekat dalam apa saja platform untuk kita jual. InsyaAllah boleh. Kita boleh dapat. Paling kuat pun marketplace di kawasan kejiranan pasti boleh jual. Kalau RM5 kita jual, ada 10, dah sasa kita dapat RM50. Ini sebenarnya idea yang saya gunakan dulu. Bukan barang rumah saya pun. Saya pergi, ini cara saya buat ya. Saya masa belajar dulu, saya pergi Skodeng, rumah-rumah yang nak pindah. Rumah yang nak pindah, dia selalunya, barang-barang dia, memang dia akan buang je. Bila dia nak buang, saya cakap kat dia, pakcik, boleh tak pakcik, barang-barang ni saya nak kutip. Dan barang itulah saya jaja ke mana saja di universiti. Dan itulah duit yang saya gunakan untuk duit makan. Jadi jangan takut untuk kita skodeng rumah yang nak pindah. Selalunya rumah nak pindah tu, dia akan letakkan dekat depan rumah dia untuk disewa. Jadi 1 bulan tu kita try tanya, ada tak barang-barang nanti nak jual. Kalau dia kata, dek, yang ini barang tak bagi free, yang ini jual berapa bang? RM10. Okay, RM10 boleh. Kita ambil dulu gambar tu dan kita masukkan dalam pre-love. Ini semua pre-love. Dan sebenarnya pre-love ni banyak sangat dekat rumah kita, sampah sarap mak-mak kita tu. Especially baju, tudung, kadang-kadang barang-barang yang tak guna, macam kita ada headphone dan sebagainya yang tak guna, kita dah beli, itu barang yang kita boleh jual. Alright, terima kasih yang berada di Zoom saya waktu ni. Thank you so much. Saya nak ambil nak rakam sikit. Okay, dan berada di Discord kita ada Irfan dan Faris. Bukan Fares. Dan berada di bahagian di FB Live. Kita banyak platform. Alhamdulillah hari ini saya banyak platform di FB Live. Kita ada di Discord, kita ada di Zoom, dan juga alhamdulillah kita ada juga di WhatsApp.
Alright, WhatsApp tak boleh lah guna. So di dalam Facebook kita ada 15 orang yang menyaksikan. Thank you so much. Terima kasih lagi 4 minit, RM4. Oh, RM4 Mak Kargo. Okey, okey. Itu nombor satu. Senang kan? Kalau buku-buku lagi senang. Buku-buku lagi senang. Kalau lagi bagus, saya kan pernah dapat apa tahu? Saya punya makcik saya, rumah dia nak pindah. Saya dapat cakra hitam. Tahu tak cakra hitam? Dia punya cakra hitam besar ini. Zaman Tok Kadok dulu. Tahu tak cakra hitam ni? Sekeping harga dia 100 dan paling murah RM50. Orang bahagian kedai antik memang mencari cakra ni. Jadi inilah yang sebenarnya yang korang semua perlu fikirkan. Cakra hitam. Ini cakra. Kita panggil apa? Cakra hitam. Sebenarnya lagi antik barang tu, lagi bagus. Pernah tak ada duit RM2? Korang ada pernah jumpa duit RM2? Pernah. RM2 tu sekarang menjadi RM200. Ramai orang nak duit RM2. Saya sempat simpan selai je duit RM2 dan duit RM1 shilling emas. Siapa pernah ada? Ada lagi kat rumah. RM1 kan? Zaman korang tak hidup lagi kan korang masa tu kan? Tak ada. Tak hidup lagi. Saya dah hidup dah, alhamdulillah masa tu. Memang orang pakai RM1 emas. RM1 emas tebal tu, kalau korang boleh simpan, InsyaAllah 2-3 tahun lagi kalau korang jual, jangan jual kat Malaysia, jual di dalam eBay atau dekat Shopee. Orang kolektor duit pun akan suka. Nampak tak dia punya tu, dia punya impact dia. Jangan ingat kita kena ada duit dalam poket, ada 300, tak ada duit, tak ada modal. No. Apa yang ada di tangan. Itu dia. Okey, jelas tak nombor satu? Jelas. Jelas kan? Kalau ada nak tanya, bagi tahu ya. Nombor 2 pula, apa yang ada di sekeliling. Yang ada di sekeliling. Apa yang ada di sekeliling? Bermaksud apa yang ada di luar rumah lah. Di luar. Di luar rumah ni maksudnya di jiran kita, di kedai berdekatan. Okey, siapa yang duduk dekat Terengganu ni ke? Yang Terengganu ke Pahang ke? Weh, apa tu? Ni Faris, Pahang. Pahang kan? Pahang terkenal dengan apa? Madu kelulut kan? Ikan patin kan? Ya. Ada tak keropok? Kalau di Terengganu keropok leko. Siapa yang conteng ni? Siapa je lah. Okey. Weh, apa conteng-conteng saya punya muka ni? Tak baik. Okey. Alright. Apa yang berada di sekeliling kita? Contoh ya, jiran kita ni, perusahaan. Ataupun bisnes dia ya. Jiran kita ni. Alamak. Sekejap. Jiran kita ni, bisnes dia buat apa? Cuba teka. Sekejap. Alamak. Mana pula ni? Alamak, apa pasal ni? Okey, tak apa. Alamak, hilang pula. Hilang terus. Okey, kejap ya. Oh, lain. Okey, jiran kita ni adalah dia jual apa? Sekejap ya. Saya punya iPad ni dah. Sekejap. Alahai. Okey, tak apalah. Jiran kita ni, kita pergi cerita ya. Jiran kita ni, dia buat bisnes kuih raya Diva Bali. Jiran India, ya. Kita pergi tanya dekat dia, aneh, ada tak aneh kan? Aneh, ada tak aneh gambar-gambar meruku? Dia pun bagi kat kita gambar-gambar meruku 3 lah. Kuih meruku, kuih vade ke apa ke, segera ke, kuih apa ke, semua ada. So kita pun buat apa? Pergi tolong promotekan. Kita beli tak barang ni? Kita ada beli tak barang ni? Ilyas Aziz, kita beli tak Ilyas Aziz? Kita beli tak ni Irfan? Ya. Kita beli tak? Kuih ni kita beli tak daripada jiran kita yang jual kuih Diva Bali ni? Kalau berminat beli lah. Kita jangan beli. Kita hanya ambil gambar sahaja. Kita buat apa kita nak beli?
Kita ambil gambar saja dan kita promotekan. Kita tak ada apa-apa kerugian kalau kita tak ada klien. Kita hanya ambil gambar je. Kopok Leko Terengganu, siapa nak? Kalau ada orang beli, baru kita beli dekat kedai tu. Dan make sure kedai tu memang betul-betul banyak lah barang tu. Kalau barang tu tak banyak, kita jangan jual. So katalah jiran kita ni memang dia meniaga kuih Deva Bali. Kita pergi promotekan sempena Deva Bali. So ada order. Kita baru beli dan kita dapat keuntungan di situ. Katakanlah kita cakap dekat Minaci, dekat jiran sebelah tu, ini harga berapa? RM20. Boleh ke saya beli RM15? Saya mau tolong jual. So dia mesti nak bagi. So kita jual RM25. So kat situ sahaja keuntungan kita RM10. Jual kat online. Sebenarnya jual kat online dekat WhatsApp sangat senang nak dapat. Ini salah satu daripada teknik, iaitu apa ada di sekeliling. Kalau kedai dekat, saya ingat lagi dekat rumah saya ni, ada orang jual kuih raya. Dia tak jual kuih raya, dia tak beli pun kuih raya tu. Tapi dia promotekan kuih raya, bila ada order, dia baru pergi booking. Macam tu, nampak kan? Di tempat kita, saya tahu kalau dekat Terengganu, Kopok Leko, dekat Pahang, ikan patin, dekat Temerloh. Faris, apa ada dekat rumah? Faris dah tidur ke? Irfan, apa ada kat rumah? Kat rumah, kat sekeliling. Apa orang jual? Keliling ada pisang goreng. Pisang goreng. Yang tahan lama sikit. Tahan lama. Apa Tak apalah, pisang goreng pun pisang goreng lah kan? Tahu lah. Pisang goreng pun boleh. Cuma tengok kat kawasan kejiranan. Ada tak macam kilang? Kilang buat coklat. Kilang buat... Tak ada kilang pun. Apa yang ada lagi? Jangan kilang jual todi, sudahlah. Jangan jual benda-benda haram. Okey, apa lagi? Apa lagi? Tak ada lah kilang-kilang. Kawasan rumah tak ada jiran-jiran yang jual-jual barang? Jual-jual barang. Tak perasan Tak perasan kot. Barang baik? Contohlah kalau nak cerita kalau barang baik, katalah jual Flavor Vape lah, contoh kan. Kita boleh jadi ejen kepada Flavor Vape tu. Kita tahu kat situ ada. Jadi orang yang jauh-jauh, contoh orang pedalaman, contohnya orang dekat Sabah, diorang dah tak berani nak keluar rumah. Jadi diorang boleh belikan online kan. Diorang nak keluar rumah pun diorang takut. Jadi apa cara dia adalah diorang buat online saja. Diorang beli secara online saja. Saya pernah dengar satu cerita tentang orang ni jual ayam. Tepi dia jual ayam. Kedai jual ayam dekat dengan rumah dia. Dia jadi ejen untuk jual ayam. Dia tak beli pun. Pagi-pagi esoknya dia dah cari order 10 ayam semua. So dia hanya jual ayam je. Dan dia COD ayam tu di kawasan sekitar. Sebab orang yang jual ayam ni dia tak ada kemampuan sampai tahap nak COD. Kita lah COD. Kedai runcit ada tak kat rumah korang? Ada banyak. Yes. Jadi itu lagi senang. Itu lagi senang. Ambil order dekat makcik-makcik dekat rumah. Dia kadang-kadang diorang tak kesempatan nak keluar. Jadi buat jadi rider. Yes. Jadi rider. Ada motor jadi rider. Kalau tak ada jalan kaki. Kan? Jadi pergi beli, okey, kita buat satu WhatsApp, pergi ke rumah-rumah. Akak ada nombor telefon, minta nombor telefon. Masuk dekat dalam WhatsApp. Setiap hari minta diorang tanya, nak beli apa kak? So kita belikan dia dan kita hantar. Setiap kali hantar, charge lah RM5 perhantaran. Kakak-kakak tu, dia akan rasa macam, alah RM5 apa salahnya. Kalau 10 orang, dah RM50 dah. 10 orang je satu hari jadi rider hantar barang. Beli satu kali, sekali arung, hantar ke rumah. Settle. Jangan hantar jauh-jauh. Nak pergi hantar ke Kuala Lumpur buat apa? Kawasan kejiranan je kita buat kerja tu. Ada tak? Nampak jelas tak, Irfan? Faris? Nampak. Di Zoom, siang Zoom semua dengar saya tapi tak tahulah adakah dia dengar atau tidak, saya tak pasti. Harap dia boleh dengar lah. Di Facebook pun Hafiz Adnan, terima kasih. Mat Cargo, boleh pin kat situ komen apa yang saya cakap ni, boleh tuliskan kat situ ya. Alright, itu nombor 2. Okay, kita pergi ke nombor 3. Okay, are you ready semua?
5 perkara je. Ya, okey. 5 perkara iaitu nombor 3, apa yang ada di mana? Di Apa yang ada di kepala? oh, di Apa yang ada di kepala? ada idea. Yes, ada idea. Lagi? Ada Ada akal. Ya, idea akal. Akal ni adalah ilmu. Dua ni cukup. Ada idea, ada akal. Baik. Ha. Jadi kedua-duanya, contohnya ada ilmu. Faris tahu tentang apa, Faris? AutoCAD tahu AutoCAD? Tak tahu. belum belajar. Okey, ada tak benda yang tahu tentang origami ke? Tahu? Origami tahu? Kalau masak apa tahu? Boleh je buat pasta semua. Oh, yo! Sampai boleh buat pasta? Gila lah. Careful. Saya tahu, katalah saya dulu tahu masak telur je. Masak telur pun, kalau kita betul-betul, kita boleh buat duit. Pernah dengar tak yang baru-baru ni viral di YouTube, India masak kari ikan tu? Siapa nama dia? Sugu Pavita kan? Dia hanya masak kari. Semua orang masak kari. Tapi kenapa kari dia sangat-sangat orang tengok? Sebab orang menjiwai kari dia adalah kari yang sangat simple, boleh dimasak oleh orang golongan-golongan yang mudah. Lepas tu cara dia ambil gambar tu sangat-sangat kelakar. Sangat-sangat bukan kelakar, maksudnya sangat tak profesional pun. Tapi dia masukkan kari dia tu dekat dalam YouTube. Inilah suku. Dan rezeki dia, orang Jepun belajar masak daripada dia. Dan orang Jepun sharekan YouTube dia dekat dalam Facebook dia tu. Dan dikenali di Jepun. Dan satu dunia dah kenal Sugu. Jadi Sugu hanya buat kari saja pun dah boleh. Apa kata hari ini, korang nak masak telur kan? Cara-cara nak masak telur tanpa pecah. Letakkan atau suruh adik ke rakam. Okay, korang cakap, Assalamualaikum. Hari ni saya nak masak telur. 2 biji telur saya akan pecahkan sekarang. Ting, macam tu. Mungkin dengan adanya, orang kata apa? Ada orang yang tak pandai masak telur dan katakanlah tiba-tiba dia keluar dekat bahagian viral. Tak pasal-pasal, Faris. Awak dapat diviralkan dan awak punya YouTube mendapat 10,000, 100,000 tontonan. Hanya masak telur, 2 biji telur dipecahkan. 2 biji telur jantan dipecahkan. Dia punya caption. So, sangat-sangat orang kata, lah, lucu lah dia ni. Nak share lah. Dah lah elok. Kan? Dah lah, orang kata, dah lah comel ke, handsome ke. Orang masuk. Itu yang kita nak. Dengan cara dalam masa 2 minit, ajar orang pecahkan telur. Sebab ramai orang sebenarnya tak tahu nak buat telur. Nak buat telur goreng. Diorang tak tahu minyak macam mana. So, telur goreng, pelbagai jenis kita boleh buat. Telur yang, kalau kita advance, kita boleh buat telur yang bulat tu macam mana. Telur yang lepeh macam mana. Telur bersalut. Jadi Fawaz telur, orang akan kenal. Oh, Fawaz telur, semua jenis telur dia masak. Resepi dia menggunakan semua telur. Pasta telur, nasi telur, roti telur. Awak akan dapat satu jenis jenama dipanggil sebagai telur. Nampak tak macam ni? Nampak kan benda tu? Jadi apa yang saya buat, saya cakap ni, saya dah buat juga. Saya menjual atas nama pakcik. Saya ada pakcik Tupperware. Saya ada pakcik. Pakcik apa lagi yang korang kenal saya? Pakcik gaming. Pakcik gaming. Apa lagi pakcik yang korang? Pakcik apa? Pakcik kurta. Pakcik celup. Pakcik kurta. Pakcik telur. Ya Allah, pakcik telur. Pakcik macam-macam. Sekarang saya dah ada pakcik review. Saya buat review juga. Pakcik review, pakcik pantun, pakcik sajak. Semua jenis pakcik saya dah gunakan. Jadi benchmark pakcik tu dah nampak.
sikit demi sikit. Alamak, di dalam Zoom kita dah hampir time out 40 minit, so saya kena segerakan. So apa-apa pun sangat senang. Cara dia adalah kalau kita ada idea, lagi bagus kita buat idea ni kita boleh jual. Kalau kita bolehlah jual dengan hak cipta. Tetapi paling senang apa yang ada di kepala. Contoh saya pandai buat Photoshop. Photoshop. Saya ambil upah buat poster, poster untuk iklan. Ini saya buat tahu dulu. Saya ambil poster. RM10 je kak, saya buat poster. Kakak tu bagi. Saya dulu buat apa tahu? Review makanan. Mula-mula free. Review makanan. Orang bagi makanan ni semua. Cik Syaf tolong, Pak Cik tolong. Okay, saya ambil free. Bila dah ramai sangat, saya start dengan RM50 review. Lama-lama saya dah tak tahu, barang banyak gila makanan. Saya charge RM100 untuk review. Dan sekarang review saya dah mencecah ke angka 500 untuk video-video yang bagus. Jadi senang tak nak buat duit dengan cara review? Barang kita dapat percuma, kita review bila dah ada nama. Tapi kalau belum kita ada nama, janganlah kita syok-syok. Kita bukan diva, tiba-tiba minta 500,000, tak boleh. Start dengan free dulu. Free. Akak saya nak review akak punya, boleh tak? Itu kalau kita ada kemampuan untuk buat. Kalau tak ada, kita acah-acah dulu barang yang ada kat rumah. Okay? Itu nombor 3. Senang kan buat kan? Saya dulu tak ada apa-apa. Photoshop je saya pandai. Photoshop saya buat poster. Lepas tu saya buat benda-benda yang sangat-sangat simple. Saya buat benda-benda yang tak ada menggunakan video, contoh-contoh video. Saya buat gambar, saya terangkan brightness dia. Itu je. Pun dapat duit. Tapi ingat, setiap kerja kita memang amal jariah mesti ada. Tetapi jangan semua nak free. Kalau kata alah free lah. Cakap kat dia, saya ni cari makan. Saya memang cari makan. Jadi kalau nak free boleh order buat 100 dapat free 1. Kebanyakan orang memang nak free, tapi jauhkanlah orang yang free ni. Sebab orang nak free ni satunya akan jadi parasit kepada kita. So kita ramai orang yang akan boleh bantu kita. Alright, nombor 4, saya nak kena cepat ni sebab kita tak lama masa kita. Okay. Yang nombor 4, kita perlu ada, kita jadi agent ataupun dropship. Dia sama tapi tak serupa. Okey, kita lantik diri kita ataupun kita tengok ejen-ejen, contoh ejen suplemen yang ada. Contohnya kita ni jenis yang badan sado kan. Pergi cari suplemen yang nampak macam keterampilan untuk badan sado. Katalah muka kita memang dah dilahirkan flawless, elok. Pergi cari suplemen yang mencantikkan nampak muka kita. Kan? Ataupun dropship. Contoh dropship. Alah, kalau macam saya kan, saya banyak student buat dropship Tupperware. Itu pun salah satu dropship juga. Dropship benda-benda yang boleh jadikan sebagai dropship. Dropship ni, dia tak perlukan modal pun. Dia tak pegang stok. Dia hanya cari order saja. Sama konsepnya macam tadi nombor 1. Tetapi dropship lebih luas secara online. Kita punya ada sistem upline dan downline. Ini dropship yang bagus. Jadi kalau dropship kita buat online, kita cari orang, dia akan mendapat rangkaian. Ini sangat senang. Dropship ni sangat senang. So kita akan makan untung atas angin. Inilah dipanggilkan untung atas angin. Bukan untung atas angin nak scam orang. Bukan jangan berdosa makan duit haram. Untung atas angin bukan scam. Untung atas angin kita dapatkan order, kita beli dan kita tak buat apa-apa. Upline kita yang akan uruskan semua. Tetapi atas tadi, kita yang kena uruskan postage. Yang ini tak payah. Kita tak payah susah. Upline yang akan uruskan postage. Dan yang kelima, kita perlu buat. Yang ini yang paling tak ada apa-apa. Hanya ada handset saja. Apa kita nak buat? Irfan Fawaz. Ada handphone je. Sekarang ada handphone je. Apa kita nak buat? TikTok. Yes, kita boleh buat TikTok. Kita boleh buat Bigo. Kita boleh buat streaming. Inilah saya nak bagi cerita. Live streaming.
Inilah saya nak cerita. Ramai orang ingat live streaming nak kena ada laptop, semua PC. No. Dalam live streaming hanya perlu pakai kita panggil Streamlab je. Streamlab ni pakai handphone, kita boleh live streaming tanpa tengok muka lah. Kalau korang nak lagi impact, orang bagi tengok muka. Tapi kalau pakai instead buat gaming, ini memang silat-silat besar kan. Tiba-tiba ya, kita tak tahu ya Faris dengan Irfan rezeki kita ya. 2 hari lepas ada seorang yang bagi saya 13,888. Kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu rezeki kita. Masa awal dulu, orang yang bagi saya pernah bagi 10,888, pernah bagi 12,888. Ini star. Star ini kalau kita convert ke dalam duit, bukan duit Malaysia yang dia convert. Dia akan convert dalam bentuk dolar. Benda ni masuk ke dalam dolar. Dolar akan di-convert dalam ni. Bayangkan kalau 13,000, korang akan dapat RM138.88 kali dengan 4.4 ringgit Malaysia. Almost 1,000 untuk satu orang. Bayangkan 1,000 boleh buat dalam masa berapa minit je. Korang buat live gaming, korang dapat 1,000. Seronok ke tidak tu? Seronok ke seronok tu? Seronok. Jadi saya sendiri dah start buat gaming. Saya buat Tupperware. Tupperware is audience saya perempuan. Dalam gaming, semua tak ada yang perempuan. Adalah 2-3 orang perempuan. Tapi semua lelaki. Tapi kenapa ada orang yang sanggup bagi? Sanggup bagi ni. Sebab memang dia ada intention nak bersedekah dengan jalan yang betul. Dia nak sedekah, dia nak support, dia bagi. Saya beli kursi gaming yang saya pakai ni pun bukan duit saya. Saya dapat pada satu hari almost 300,000 dalam satu hari. Dalam satu malam saya dapat 300,000. Saya beli kursi gaming sebab diorang hadiahkan saya dengan cara itu. Jadi inilah saya nak dapatkan anda semua untuk start. Daripada kita main game tanpa ada apa-apa manfaat, apa kata sambil main game on kita punya live streaming. InsyaAllah boleh menjana pendapatan. Irfan dah cuba dah Irfan? Cuba streaming. Cubalah hari ni pakai handphone je. Kalau ada laptop lagi bagus. Sakit pula aku punya bawah tekak ni berjerit-jerit. Tak tahu nak tengok. Yes. Awak rasakan Irfan, saya punya live agak-agak berapa orang tengok yang first kali? 1, 2. Seorang je. Saya ada 2 handphone. Saya ada satu pakai handphone. Saya buat dalam laptop. Saya lah yang tengok. Seorang je. Daripada seorang jadi 2 orang. Memang kita rasa tak ada orang nak tengok. Sebab apa? Kita give up cepat. Cuba kita jangan give up. Kita buat saja. Main game. Tak power tak apa. Saya main game tak sentuh pun Mobile Legend tu. First time main, first time lah live streaming. Dan itulah detik-detik kita belajar dan kita kenal ramai orang. Betul tak Faris? Betul. Jadi jangan takut orang tak tengok. Macam saya punya sekarang ya, Hafiz Adnan, Hafizah Jafar. Ada seorang je, Mat Cargo. Ada seorang tengok. Tak apa. Seorang lah. Saya lagi sedih. Tak ada orang tengok. Siapa nak tengok saya? Dah lah pakcik-pakcik. Main tak pandai, main cacing. Main ular. Itu sudah madai. Jadi saya harapkan daripada kita duduk main game, tak ada orang tengok. Apa kata kita siarkan dalam pada tu. Jadi benda tu bermanfaat untuk kita. Itu yang saya nak sangat kepada anda semua. Ni siapa pula telefon saya ni? Waalaikumsalam. Siapa tu? Cik Putra Radali ke? Ya saya. Ada orang telefon. Ya. Saya dari Korea. Saya nak hantar barang, Cik. Oh, Korea. Korea dekat mana, Cik? Cik sekarang kat mana? Saya dekat Ceras lagi. Dalam pukul 12 lebih macam tu. Boleh. Hantar dekat rumah saya. Nanti saya PM-kan alamat rumah ya. Tak apa, nanti saya... Cik bagi je lah, saya tulis sekarang. Okay. Saya punya alamat Petal Resident. Sorry? Petal Resident.
Saya share lah, saya share. Saya sedang live ni. Macam ni. Dia nanti Cik bagi saya address. Okay, saya share location. Barang apa yang nak dihantar tu ya, surprise-nya. Saya tak tahu lah Cik. Sebab Oh, okay. Terima kasih. Nanti saya sharekan ya. Alright, Dik. Terima kasih. Wow, baru je sebut ada rezeki yang masuk. Nampak tak macam tu? Faris, Nampak. siapa yang bagi hadiah ni? Saya pun tak tahu. Hari-hari saya dapat bungkusan untuk review. Saya tak tahu adakah kerana ulang tahun saya nak dekat, ada orang bagi surprise, saya tak tahu. Saya pun teragak-agak. Adakah review saya menang hadiah atau menang apa, saya tak tahu. Semua benda yang percuma. Jadi itu dia. Kalau kita ada benda ni lagi bagus. Kalau saya tahu ramai orang main game. Jadi main game dengan bijaksana. Dulu saya buat yang idea, saya hanya ada ilmu bersajak, saya bersajak menggunakan apa yang saya ada. Jadi saya buat apa? Saya buat video peluang kedua. Dan peluang kedua itu boom dengan Nabila Razali. Saya pun tak sangka. Jadi benda tu yang menyebabkan orang kata kita akan dikenali dan senang kita nak menjual apa saja. Alright? Boleh ya? Ada pertanyaan apa-apa? Miao ada apa-apa pertanyaan? Mak Kaku ada apa-apa? Oh, Afiza, birthday gift code. Tak apalah. Okay, tanya. Oh ya, AutoCAD. Yes. Kalau kita ada AutoCAD, kalau kita ada ilmu macam AutoCAD, kita boleh gunakan untuk sesi pembelajaran. Contohnya macam ni. Contohnya kalau kita orang yang nak belajar AutoCAD, orang Melayu, orang Malaysia jarang ada bahasa Melayu yang dalam YouTube mengajar step-step untuk permulaan AutoCAD. Jadi kalau kita ada kemahiran itu, contohnya AutoCAD okey, kita tulis dekat dalam YouTube cara-cara awal menggunakan AutoCAD. Rakam cara nak gunakan AutoCAD tu pun senang. Cara nak baiki handphone. Tahu tak macam mana paling senang? Kalau paling senang lah cara nak baiki, kalau cara nak hidupkan handphone yang masuk dalam air. Ramai orang tak tahu kan tips tu kan? Sama macam AutoCAD, kita nak ajar orang yang menggunakan AutoCAD. Jadi AutoCAD ke Photoshop ke apa saja video, kita boleh ajar orang. Paling senang kalau nak ajar tu saya kata tadi, ajar orang masak telur. Ataupun ajar orang macam mana nak hidupkan handphone yang dah terkena air, dah masuk dalam air. Macam mana gunakan beras, masuk dalam beras. Benda-benda itu, ilmu itu yang orang tak tahu. Apakah kegunaan daun sirih untuk luka. Benda-benda tu saya semua tak boleh nak buat sebab terlalu banyak. Apa yang saya boleh buat adalah saya buat kepakaran saya dalam untuk mengajar orang benda ni. Saya buat sekarang ni, saya sedang merakam di dalam YouTube. Dan YouTube akan dilihat oleh ramai orang. So ilmu ini bukan saja anda semua, tetapi ramai orang akan berkongsi manfaatnya. Okey, boleh Miao. Miao apa Miao punya kepakaran? Kepakaran masak telur ke? Kalau dari segi ilmu apa? Photoshop, AutoCAD, buat visual, poster. Basic ada kan? Jadi basic itulah yang kita kena buat. Kalau kita ada kamera, penggunaan kamera tu manual. Kalau kita pakai kamera manual, dulu saya tak pandai tau. Belajar daripada Mak Saleh. Tapi orang Melayu tak ada, orang Malaysia tak buat bahasa Melayu. Jadi penggunaan MA, kalau dalam takat gambar, dalam DSLR, benda itu. Aperture tu apa? Diorang tak tahu. Jadi saya pun tak tahu. Belajar daripada itu. Jadi ilmu-ilmu tu keluarkan. Kalau anda pandai menjahit, menyulam. Macam mana step pertama menyulam? Benda itu yang kita kena ajar orang. Nampak di situ? Faris, nampak Faris? Nampak. Hari ni saya bahasakan diri saya ya, sebab ini dalam pembelajaran di kolej saya kena saya lah. Tak boleh bahasakan diri pakcik. Kan lain pula jadinya. So, okay saya lupa nak buka dekat skrin ni. Aduh, kesian korang. Lupa nak buka dekat skrin. Baru korang nampak saya tulis apa, Masya Allah.
Aduh, nak dekat habis dah. Lupa. Next time saya ingatkan lagi. Tapi ini first time saya buat 5 penjuru. Kita ada blog. Kita ada YouTube. Kita ada FB Live. Kita ada Zoom. Kita ada Discord. Dan juga saya ada gunakan preset apa nama ni? OBS. Ini yang saya buat ni adalah OBS. So, apa-apa pun, saya ucap terima kasih. Agak-agak Irfan, yang mana yang paling awak rasa sesuai untuk buat? Yang mana? Daripada 1, 2, 3, 4, 5. Faris, mana yang paling awak rasa nak try lah yang ini? Tips yang mana yang awak rasa suka? Free love. 1 dengan 2. 1 dan 2, apa yang ada di tangan dan apa yang ada di sekeliling, kan? Betul. Itu batul lagi batul. Miao yang mana Miao? Miao mungkin nak jadi agent dropship, kan? Idea dengan dropship. Idea dan dropship. Idea ni pun sebenarnya, idea ni boleh menjadikan kita terkenal. Sebenarnya, kalau kita dah bersedia untuk kenal. Jadi, akan datang, kita dah tak ada lagi kerja. Saya percaya akan datang dunia dia jadi zombie. Semua orang keluar je, hirup nafas je, kena corona. Jadi akan datang orang yang mana yang ada duit saja, yang ada perisai diri. Diorang akan ada, orang kata, injection dalam diri, yang ada imunisasi yang tinggi. Orang-orang yang tak ada duit akan terbunuh. Saya yakin benda itu akan berlaku. Jadi kita kena ada betul-betul perisai, kumpul duit yang banyak untuk kita punya imunisasi yang kuat. Supaya kita, ini kan konsep diorang, mungkin diorang nak terlalu ramai orang di dunia, cara pembunuhan paling senyap inilah dia mungkin. Saya tak tahu, mungkin fitnah daripada saya, tapi tak apa. Kita kena belajar, betul tak Mak Kargo? Saya suka dropship, bagus Mak Kargo. Agulah Mak Kargo ni, satu kargo dia dropship. Hafiz Anan, terima kasih. Hafiz Zain, terima kasih. So nanti kan kita akan ada lagi FB Live untuk semua. So thank you so much di dalam Discord saya, thank you so much, dan di dalam FB Live, dan dah keluar pun dah di dalam Zoom, thank you so much, 40 minit dah. So thank you, akan datang kita akan buat lagi sesi perkongsian macam ni. Thank you so much semua. Ada apa-apa nanti jumpa lagi ya. Saya nak pergi type alamat rumah saya. Saya dah tak sabar nak tunggu. Kalau barang yang dihantar secara, orang kata secara secara ni, mesti barang tu agak ni, mungkin kek, mungkin tak tahulah kan. Dia tak boleh hantar post kek kan. Dia tak sabarnya saya. Okey, so apa-apa pun saya ucap terima kasih untuk Faris. Nanti buat pasta, ingat rakam buat pasta. Alright. Okay. Untuk Irfan, kalau goreng telur, 2 biji telur, ingat 2 biji telur untuk goreng macam mana supaya kita boleh share kepada semua. Alright Miao, kalau Miao ada kucing gelandangan, nak bagi makan kucing tu pun buat rakaman. Kucing ini makan apa yang bagus, tulang ikan ke apa ke, makanan yang ini sesuai ke, cara nak pikat kucing, cara nak buat ke miau. Apa sahaja boleh. Benda itu masuk ke dalam YouTube dan Miao kemungkinan akan dikenali. Kita tak tahu rezeki kita Miao. Jadi buat sahaja dan masukkan dalam YouTube. Dalam YouTube, saya punya YouTube yang paling awesome tu adalah cara buat sambal belacan dengan aiskrim. Itu saya tak sangka. Ramai orang tengok, 160,000 orang tengok saya buat aiskrim. Padahal saya buat tak apa-apa pun. Tapi orang tengok. Dan menyebabkan saya dikenali sebagai Pakcik Tupperware. Jadi, saya nak juga dikenali sebagai Pakcik Gaming. Dan saya dah buktikan yang bahawa siapa sahaja boleh berjaya. Tak semestinya dia seorang pakcik. Kalau orang pakcik 3 kali belajar baru nak pandai. Sebab kebebalan saya ni, orang muda fresh, dia punya CPU lagi cepat belajar, lagi pandai. So saya doakan semua untuk berjaya. Thank you Mak Kargo, Hafizi dan juga Hafiz Adnan kerana sudi di Facebook Live. Thank you juga Irfan, Miao dan Faris. Jumpa lagi di lain acara. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam, bye. Bye. Thank you yang berada di YouTube. Thank you so much. Bye-bye.